Sejahtera, nama saya Darmeshwaran Anandraki Nagindran. Saya Timeswaran Anandraki juga. Saya Chong BJ. Kita dari kelas DAM 2C. Hari ini kita ingin membentangkan tentang asas pertolongan cemas. Pertolongan cemas ialah bantuan segera atau rawatan kecemasan yang diberikan untuk orang yang tercedera sebelum mendapatkan bantuan atau perawatan yang disyaratkan. Ia biasanya terdiri daripada satu seri teknik yang boleh dilakukan, walaupun tanpa latihan perubatan. Pertolongan cemas amat penting sebab ia dapat menyelamatkan nyawa seseorang yang sedang mengalami kemalangan. Saya ingin membentangkan tentang sistem pernafasan, iaitu sistem pernafasan adalah sistem biologi semua organisma yang membabitkan pertukaran gas, iaitu oksigen kepada karbon dioksida kepada oksigen. Malah tumbuhan juga mempunyai sistem pernafasan mengambil gas karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen ketika waktu siang. Sistem pernafasan manusia mengandungi saluran pernafasan, paru-paru, peti suara dan sebagainya. Sekarang saya akan membentangkan tentang sistem peredaran. Sistem peredaran ialah satu sistem organ yang membenarkan darah untuk beredar dan mengangkut nutrien, oksigen, karbon dioksida, hormon dan sel-sel darah kepada dan daripada sel di dalam badan untuk menyuburkannya dan membantu untuk melawan penyakit, menstabilkan suhu badan dan pH dan untuk mengekalkan homeostasis. Sistem peredaran ini dijalankan dengan menggunakan jantung. Pelaksanaan asas pertolongan cemas mempunyai 4 langkah utama. Yang pertama, kena pasti masalah kecemasan. Contohnya, kena pasti ni benar-benar ada situasi kecemasan ke tak. Yang kedua, membuat keputusan untuk bertindak tanpa halangan seperti panik atau takut bersalah. Ketiga, menghubungi pasukan kecemasan dengan nombor 999. Akhirnya, memberi rawatan kecemasan seperti CPR atau first aid sehingga bantuan profesional sampai. Semasa kita memberikan pertolongan cemas, kita perlu elakkan diri dari menyentuh darah dan carian mangsa. Kita juga perlu sentiasa pemeriksaan mangsa daripada kepala hingga kaki. Kita juga perlu semak laluan udara, pernafasan dan perairan darah mangsa tersebut. Sekarang saya akan memberi penerangan tentang resusitasi kardiopulmonari (CPR). Resusitasi kardiopulmonari iaitu CPR adalah prosedur kecemasan yang dilakukan dalam usaha bagi mengekalkan secara manual fungsi otak sehingga langkah selanjutnya dapat dilakukan bagi mengembalikan aliran darah dan pernafasan secara spontan pada seseorang yang jantung berhenti berdegup. Ini ditunjukkan pada seseorang yang tidak bertindak balas dengan berhenti bernafas atau pernafasan tidak normal. CPR membabitkan menekan dada pada sekurang-kurangnya sedalam 5 cm dan pada kadar sekurang-kurangnya 100 kali setiap minit sebagai usaha menghasilkan peredaran buatan dengan mengepam darah melalui jantung secara insani. Tambahan lagi, penyelamat boleh membekalkan pernafasan dengan sama ada menghembus ke dalam mulut mangsa atau menggunakan peranti yang menolak udara ke dalam paru-paru mangsa. Proses memberikan pengudaran luaran dikenali sebagai pernafasan buatan. CPR sahaja tidak mungkin menghidupkan semula jantung kerana tujuan utamanya adalah memulihkan sepada aliran darah beroksigen ke dalam otak dan jantung. CPR boleh menangguhkan kematian tisu serta melanjutkan jendela peluang yang singkat untuk menjayakan resusitasi tanpa kerosakan otak yang berkekalan. Bagaimanapun, CPR boleh mencetuskan ritma yang boleh direnjai. CPR biasanya diteruskan sehingga pesakitnya pulih peredaran spontannya, ROSC atau disahkan mati. Encik Ernest. Encik dari apa, Encik? Encik Ernest. No response. Tuan, tolong call ambulance, Tuan. Boleh, Tuan? No airway, still no breathing.
still not breathing. Inilah keseluruhan video presentation kita. Sekian, terima kasih.